بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. تسكت له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين يا رب العالمين. Kalau saya tak terjemah doa tu kira okey ke? Sebab dah lama dah kan? Sebab dah masuk ke hati dah. Baik, ayat 40. Makana Muhammadun. Dia terjemah di bawah itu, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa daripada seorang lelaki di antara kamu. Yang dimaksudkan rujuk pada 1223 tu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayah
dari salah seorang sahabat. Kerana itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah, tetapi walakin tu dia ada dhamir di situ. Walakin Muhammadun, kita ambil balik Muhammad. Tetapi Muhammad itu walakin kalau kita tengok Rasulullah, tak, dia baris atas Rasulullah, maknanya sama ada walakin itu tidak beramal, ataupun kita ambil walakin kana Muhammadun, kita ambil kana sekali, walakin kana Muhammadun, sebab kita nak imbang dengan aba tu. Ada maka na Muhammadun aba bukan abu. Kadang-kadang kita baca aba, kadang kita abu kan, bila aba bila abu. Di sini aba dia menggantikan baris di atas, dia mansub bil fathah. Jadi di sini aba, jadi sama dengan Rasulah kan. Kalau aba menggantikan alif itu menggantikan baris di atas. Bila kita tengok walakin Rasulah, maknanya kena lepas walakin tu kena bawa balik kana Muhammadun, walakin kana Muhammadun Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi adalah Muhammad itu utusan Allah dan penyudah segala para nabi. Rasul pun tak ada, nabi dah tak ada di sini. Dia tak kata wa khatamar ar-rasul wa khataman nabiyyin, maknanya rasul dan nabi tidak ada lagi. Nabi dan rasul tidak ada lagi. Tapi orang-orang yang mewarisi khija nabi dan rasul itu kekal sampai kiamat, iaitu para ulama. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu, itu kana makana, ma atas tadi makna tidaklah, makna ma makna la, yang tadi tu. Di sini wa kana Allah, dan adalah Allah itu, kita terjemah bi kulli syai'in, dengan ataupun bi dengan kita terjemah terhadap ataupun kepada boleh. Walaupun bi tu asalnya dengan, tengok keadaan ayat lah. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Adalah Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu, kepada setiap, terhadap tiap-tiap sesuatu, ikut sedap bahasa kita lah. Nak cerita apa? Allah tu nak ceritanya alimah. Alimah tu baris atas sama dengan Rasulah. Dia ikut tu. Standard ayat ni cantik. Dia punya timbangan dia tu, kalau kita panggilnya apa, qafiah, bukan qufiah, qafiah. Satu ilmu arud dan qafiah, dia punya timbangan akhir itu. Ada satu ilmu lagi dalam bahasa, ilmu timbang hujung. Timbang hujung dalam ilmu bahasa, arud dan qafiah. Satu ilmu selepas balaghah. Saya tak pernah sebut ilmu ni. Dan hanya orang yang belajar bidang bahasa sahaja yang belajar ilmu ini. Dia timbang akhir. Dalam Quran cukup indah. Kadang-kadang dia berakhir dengan ha, dengan dal. Nah, di sini dia standard dia Rasulah, aba ahadin, Rasulullah, khatama, alima. Dia punya akhiran itu. Kita rasa seronok. Satu seronok sudut baca, yang kedua sudut makna pun kemas, cantik. Wa kana Allahu, satu kana Muhammadun. Nah,
kana Muhammadun Rasulullah wa khataman nabi wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Subhanallah. Allah itu adalah Allah itu terhadap tiap-tiap benda, nampak ke tak nampak, alima, dia itu amat mengetahui. Sembunyi ke mana pun dia alim. Sebab Allah guna alim di sini rujuk kepada benda tak nampak. Hati, tak, benda tak nampak, niat kita, siapa tahu? Tapi Allah alim. Kan? Duduk belakang kita, kita tak tahu apa berlaku, tapi Allah alim. Dia tak kata sami' di sini, dia kata alim. Sebab rujuk kepada ilmu. Ilmu al-zahir, ilmu al-ghaib. Ilmu yang zahir dan ilmu yang ghaib. Tuan-tuan dirahmati Allah, ayat ini telah turun berkaitan dengan perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isteri yang berpisah dengan anak angkat dia Zaid Harithah. Betul tak? Jadi ada orang Arab pada waktu itu, bila dia pegang anak akak, maknanya tidak boleh kahwin dengan anak isteri ni kan, isteri anak akak tak boleh kahwin sebab anak dia anggap anak dia sendiri. Lalu dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diubah kehidupan yang sebelum ini, iaitu sebenarnya tidak boleh kita nak binkan anak yang kita pelihara itu pada kita. Tak boleh binkan. Bahkan dia ialah macam orang lain, kita pelihara je. Jadi yang berhak mendapat gelaran bin itu ialah ayah sebenar. Dan kalaupun berlaku perkahwinan anak dengan menantu angkat ini, kalau berpisah, maknanya ayah boleh kahwin dengan anak, dengan isteri anak angkat itu, boleh kahwin. Maka perkara ini telah dilaksanakan oleh Allah sendiri. Katanya yang menjadi wali, yang mengawinkan Rasulullah dengan isteri Zaid itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Untuk menyatakan tegasnya, tak ada siapa pun boleh kahwin, aku boleh kahwin. Sebab aku tak nak halalkan benda yang halal. Nak halalkan benda yang halal. Sebab itulah Nabi SAW telah dikahwinkan Allah dengan isteri Zaid bin Harithah untuk membatalkan khurafat ataupun kepercayaan yang tidak betul dalam masyarakat. Itu di antara akhlak yang ditunjukkan Allah oleh kepada Nabi kita, ataupun yang dipegang oleh Nabi. Nabi tak malu atas nilai kebenaran, walaupun dituduh Nabi ini kahwin dengan anak sendiri, dia kata kahwin dengan menantu. Tapi tidak, sebab Islam tidak melihat kepada perkara tersebut. Jadi apa yang dibuat itu benar, dan Allah amat mengetahui apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenai akhlak. Kemudian ayat berikut, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Allaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi. Bukratan tu pagilah. Wa asila, dan petang.
huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum. Dialah yang memberi rahmat kepadamu. Yusalli itu dia terjemah memberi rahmat. Sebab apa? Nanti kita tengok. Dialah yang, huwa, dialah yang alladhi yusalli, memberi rahmat, alaikum, ke atas kamu. Kamu tu siapa? Kamu tu siapa? Nah, kamu itu Nabi dan juga orang-orang mukmin. Nabi, para sahabat dan orang mukmin lah. Kenapa kita kata alaikum? Itu kamu itu orang mukmin? Ada dalil tak? Dalam ayat ni ada, iaitu yang terakhir sekali. Wa kana, ada tak? Wa kana, dan adalah Allah. Kana tu kana huwa, atas sekali tu. Kana huwa alladhi yusalli alaikum tu. Bil mu'minin, maknanya alaikum tu mukmin ya. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya mukmin. Okey, dialah yang memberi rahmat kepada kamu. Tapi dalam teks Arab, teks Quran dia sebut yusalli. Kan, yusalli. Wa malaikatuhu, malaikatuhu. Selepas pada malaikatuhu, letak dalam kurungan sebagai takdir, yusalluna alaikum, yusalluna alaikum. Dan para malaikat-malaikatnya, nya tu Allah, ha? Malaikatuhu, malaikatullah. Maknanya apa? Yusalluna alaikum, yusalluna alaikum. Yusallu diterjemah dalam tu ialah malaikatnya Allah memohon ampun untukmu, memohon ampunan untukmu. Okey. Kemudian liyukhrijakum, li itu sebab, lam sababiyah dia panggil, sebab. Kenapa Allah merahmati kamu? Untuk ataupun supaya, lam tu terjemah supaya ataupun untuk. Yukhrija, kalau kharaja keluar, kalau akhraja yukhriju mengeluarkan. Untuk dia mengeluarkan, maknanya asalnya akhraja, untuk dia mengeluarkan kamu, orang mukminlah, minadh dhulumat, daripada kegelapan. Kegelapan apa ni? Zulumatil jahli wasyirki. Zulumat maknanya kita buang alif lam, kita boleh masuk kalimah lain, idhafah. Itu cara Arab. Kalau az-zulumat maknanya kita buang alif lam, terjadi zulumatil jahli wasyirki. Zulumatil jahli wasyirki ila nuri. Ilan nur maknanya nuril Islam wal iman, nurul Islam wal iman, pada cahaya. Tapi dia cukup dengan alif lam je. Az-zulumat maknanya mesti jahil, sebab jahil itu zulumat. Syirik pun zulumat. Nur itu ialah al-Islam ataupun nuril Quran, boleh belaka. Quran, Islam, Nabi, dan juga al-hidayah, semua boleh masuklah. Wa kana, kana tu kana Allah. Selepas kana itu ada Allah, ada perkataan Allah, sebab Allah tu isim kana. Wa kana dia terjemah pun betul, dia terjemah apa? Dan adalah dia, dan adalah dia, dia tu Allah. Tak ada, dia tu tidak ada dalam tu, tak ada huwa, tapi ada di dalam batang tubuh kana itu perkataan huwa, rujuk pada Allah.
dan adalah dia Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Tengok dia terjemah dia tak sebut direct kan. Dia kata dan adalah dia Allah Maha penyayang. Sedangkan Maha penyayang itu akhir Rahimah itu. Tapi cara terjemah dia terbalik. Dari sudut terjemah, kalau kita tak tengok teks, kita tak rasa nikmat kita orang mukmin ni kan. Sedangkan dalam teks Arab dia sebut wa kana bil mu'minin. Nah, rahimah asalnya gitu. Asalnya wa kana Allahu rahiman bil mu'minin. Apa tak? Wa kana Allahu rahiman bil mu'minin. Dua proses hilang sini. Pertama buang Allah. Yang kedua, letak mukminin depan pada rahim. Yang asalnya rahim itu duduk depan. Dia letak di akhir. Kenapa? Menunjukkan kasih sayang Allah kepada orang mukmin. Menunjukkan Allah jaga orang mukmin. Jangan bimbang kalau kita beriman pada Allah. Tak ada siapa boleh khianati. Kalau mati pun syahid. Kalau orang kata menang, kalau tidak syahid menang, dua tu je, syahid ataupun berjaya. Sebab itulah kena jaga sifat ataupun nilai-nilai mukmin ni. Kena jaga sungguh-sungguh sifat dan nilai-nilai mukmin. Orang kata dalam hidup kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga sepenuhnya orang mukmin. Dalilnya Allah letak tengah-tengah. Rahim dia duduk belakang dan dia duduk depan. Wa kana Allahu bil mu'minin rahiman. Nah, Allah duduk jaga depan dan dia letak rahmat dia di belakang. Orang mukmin selamat. Subhanallah. Inilah akhlak yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita. Kita nak kait akhlak Rasulullah yang dibawa kepada kita. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kita tengok boleh itu makna. Kita tengok dulu ayat ni, ayat 43 ni. Dua perkara yang kita nampak tak sama dari sudut terjemah dengan penggunaan kalimah. Yusalli diterjemah dengan merahmati, memberi rahmat. Wa malaikatuhu yusalluna diterjemah dengan memohon doa. Kan? Ini kita boleh rujuk kembali kepada ayat apa tu? Surah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita dah baca itu kan sebelum ni. Tengok balik Anda tak ingat ayat berapa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia ada 4 penjuru selawat tu. Nah, selawat innallaha, Allah selawat ala nabi. Nah, wa malaikatahu, malaikat selawat ke atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, kan, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, hendaklah kamu berselawat ke atas nabi serta salam ke atasnya. Di situ ada 3. Allah selawat ke atas nabi, malaikat selawat ke atas nabi, kemudian Allah perintah orang mukmin selawat ke atas Nabi. 3 lah maknanya orang mukmin selawat ke atas Nabi. Di sini satu lagi tambah, iaitu Allah berselawat ke atas orang-orang mukmin. Allah berselawat ke atas orang-orang mukmin. 4 penjuru. Okey, kita ambil kesimpulan, selawat Allah dengan mana Allah merahmati. Allah memberi rahmat. Rahmat ni ya Allah, kan, rahmat ni maknanya kita dah ambil, iaitu Allah beri dunia sempurna, akhirat Allah redha dan syurga, musibah Allah jauhkan. Kita nak banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini malaikat juga selawat ke atas Nabi. Ni malaikat selawat ke atas orang mukmin.
Tak, malaikat apa ni? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu yusalluna alaikum. Malaikat selawat ke atas Nabi. Betul. Kita baca doa pagi-pagi ni tak? Apa makna selawat malaikat? Apa makna selawat malaikat? Maknanya malaikat memohon keampunan kepada kita. Oleh sebab itu betul doa kita. Ni hujahnya. Kita baca apa doa kita pagi-pagi? Allahumma urzuqna as-sakinah, tenang hati. Warahmah, dapat rahmah. Betul? Kan? Allah yusalluna alaikum warahmah. Wa du'a al-malaikah, doa para malaikat. Betul? Sebab malaikat doa pada kita dengan yusallu. Kan? Yang ketiga, yang keempat, wa dzakarahumullah. Ini kita baca mana? Allahumma rzuqna as-sakinah war rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallah. Zikrallahi. Doa ni ana tidak asal doa ni ana ambil daripada ana reka sendiri, wallahu alam. Harap-harap betul dah ada hujah dah. Reka bukan reka juga, ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul mana-mana kaum, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi ana ambil hak ni, ana guna Allahumma rzuqnas sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita kata apa ni? Allahumma rzuqnas sakinah. Apa tu? War rahmah. Rahmah, kita nak rahmat sebab Allah akan sempurnakan rahmat. Wa dzakarahumullah fi man apa ni wa hafat alaihimul malaikah, kita ambil doa para malaikat. Wa dzakarahumullah, kita ambil wa dzikrallah fi man indah. Kita makna doa kita itu berasaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kita nampak di sini, malaikat tidak berperanan. Jangan sembah malaikat. Malaikat akan tolong kita untuk doa aja. Sebab yang menyelamatkan kita bukan malaikat. Yang dia hanya doa. Yang menyelamatkan kita adalah Allah. Dalilnya apa? Walaupun di sini ada yusalluna alaikum wa malaikatahu yusalluna alaikum, tapi dalam bab memberi petunjuk tidak terlibat malaikat. Dalilnya apa? Liyukhrijakum. Nah, hanya Allah saja situ. Liyukhrijakum, mufrad. Sepatutnya kalau Allah campur dengan malaikat, liyukhrijunakum, plural. Tapi di sini dia sebut singular untuk menunjukkan malaikat hanya boleh mohon kepada Allah untuk kita dapat petunjuk. Okey? Yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya ifrad fi makanil jam'i. Kalau bab manusia, kita tak boleh nak sebut liyukhrijakum. Kita kena sebut sebab Allah pada, malaikat pada, kena sebut liyukhrijunakum atau liyukhrijukum. Kena ramai. Tetapi dalam bab minadh dhulumat ila nur ni Allah je. Cuma malaikat doa malaikat ni didengar. Kan? Doa malaikat ni penting. Kan? Jadi cara nak dapat doa malaikat kena duduk dalam majlis ini. Sebab itu kita sayang tadabbur kita ni. Sebab malaikat akan doa untuk kita. Sakinah, tenang hati. Yang ketiga, rahmat. Yang keempat, kita, nama kita ini disenaraikan di sisi para malaikat di langit sana. Itu perkara ketiga yang anda rasa penting dalam ni. Oleh tuan-tuan dan mati Allah, itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana, ini isu ni, bagaimana nak dapat rahmat Allah di sini, nak dapat selawat Allah ke atas orang mukmin. Bagaimana nak dapat selawat malaikat ke atas orang mukmin sehingga kita mendapat nur al-Islam.
hingga kita dapat hidayah Allah, sehingga kita dapat faham Quran ini sebagai nur. Dua syarat. Kat mana kita ambil? Ayat sebelum itu. Ayat sebelum itu, iaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Satunya uzkurullaha zikran katsira. Kena banyak zikir kepada Allah. Yang kedua, wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir dan tasbih ialah dua istilah yang melibatkan nombor satu sekali solat. Sebab semayang zikrullah, zikir ingat pada Allah lah melalui semayang, selawat kata Nabi. Tasbih pun dikategorikan dalam bab solat juga. Ni tasbih ni disebut dalam makna solat dalam surah An-Nasri. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Kan? Ni wasabbihu ramah. Di sana wasabbih, fasabbih bihamdi rabbik. Maknanya itu makna semayang. Di sini wasabbihu dalam bentuk plural jamak, bukratan wa asila. Kena jaga waktu solat pagi lah, subuh, asila, solat asar setengah-setengah. Ulama mengatakan itu punca. Ada ulama mengatakan bahawa ayat ini mengenai penjagaan anak di waktu awal dan kita di waktu tua-tua ni. Nah, asal-asal ni tua lah. Masa akhir umur kita kena jaga, masa muda pun kena cari ilmu. Itulah cara kita nak didik anak kita pun ada di sini. Jadi dua di sini maknanya untuk mendapat Allah memberi rahmat, kita banyak zikir pada Allah, terutamanya sembahyang, dan kita banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua zikir dan tasbih ini memberi nilai, iaitu Allah merahmati kita dan malaikat mendoakan untuk kita. Yang akhir sekali, Allah menggunakan wa kana bil mu'minina rahimah. Perkataan rahim di sini dipilih untuk menjaga hati kita, untuk jaga hati kita. Buatlah apa pun, tapi jaga hati itu. Sebab Allah nilai pada niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguh semua kerja kita itu dengan niat. InsyaAllah kalau niat kita baik, kalaupun berlaku kesilapan, kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita itu. Kadang-kadang kita niat baik tapi buat salah, kan? Tersalah buat. Allah maafkan, kita maafkan Allah. Tapi kalau buat baik, niat buruk, tak akan dapat apa-apa. Kita tak akan dapat apa-apa. Sebab itu 5 perkara yang kita sebut dalam ini penting. 5 perkara. Apa 5 perkara? Selawat Allah apa makna? Selawat malaikat apa makna? Kemudian menggunakan liyukhrijakum mufrad, tempat jamak, untuk menunjukkan tidak ada petunjuk itu tidak diberi oleh manusia sehingga malaikat. Yang keempat, untuk mendapat selawat Allah dan selawat malaikat, kita kena banyak zikir dan tasbih. Yang kelima, Allah mengenakan rahim pada orang-orang mukmin untuk menunjukkan bahawa kita kena jaga hati kita dalam semua urusan ibadat kita kepada Allah, amalan-amalan kita kepada Allah. Yang keenam, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaitkan dengan ayat 40 tu. Kan? Macam mana boleh bersambung ayat 40 dengan 41, 42, 43 tu? Maknanya inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu bukan aba ahad. Dia adalah Rasulullah wa khatama
an-nabiyyin, yang mengajar kita nilai-nilai hidup begini, sehingga kita dirahmati Allah, sehingga kita didoa oleh para malaikat, sehingga kita digelar mukmin, sehingga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup hebat ayat ini walaupun ia nampak ringkas. Jadi kita berhenti setakat itulah untuk hari ini. Wa tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Insya-Allah kita sambung besok. Betul. Tak. Dia tasbih ialah satu kata ringkas kepada subhanallah. Tasbih, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, kan? Takbir Allahu akbar, basmalah bismillahirrahmanirrahim. Iaitu kata ringkas kepada subhanallah. Cuma soalan, adakah tasbih itu subhanallah saja? Ada ayat-ayat lain yang anda sebut tadi, antaranya surah Nasri, tasbih dengan makna sabhah, makna semayang. Sebab dalam semayang pun ada subhanallah, kan? Ada tasbih, semayang tasbih. Kita semayang tasbih, kan? Berapa banyak kita baca tasbih ini? Ialah kita, maksud tasbih ialah kita mengagungkan Allah dalam semua perkara dan membesarkan Allah dalam semua yang besar-besar. Allah lebih agung dan lebih besar. Maknanya semayang itu salah satu daripada tasbih. Kenapa disebut dua, zikir dan tasbih? Kan? Kerana zikir itu makna ingat, tasbih itu melaksanakan. Nampak tak? Zikir itu ingat pada Allah, tasbih itu melaksana. Kalau kita ingat pada Allah tapi tidak buat, tak guna juga. Maknanya al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samar. Itu sementara anda jawab. Nanti kalau ada ilmu-ilmu baru yang hasil daripada bacaan, anda bagi tahu balik. Itu sekadar yang setakat ini yang kita tahulah. Sebab ilmu Allah ni luar, kita tak boleh nak tahu semua. Jadi sekadar itu. Terima kasih je. Boleh tak? Kita berhenti situ, insya-Allah. Kita sambung besok dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati.